akak akan insyaAllah Korekara akan buatlah sikit-sikit tutorial untuk Photoshop dengan Illustrator. So baru ni Kamil yang bagi akak kadai untuk ajar buat mana akak ni screen. Untuk ajar buat itu masa akak promote program Iktirasyai, poster-poster Iktirasyai tu lah. So insyaAllah kita akan tengok sedikit sebanyak basic dalam penghasilan poster ataupun media promosi untuk program Iktirasyai baru ni. So ni tadi akak try lah sebab akak dah lama sangat tak pakai Photoshop. So far memang akak memang dah biasa pakai Illustrator. So tapi sebab akak rasa Illustrator ramai tak pakai lagi kan. So Photoshop boleh buat juga. Cumanya mungkin berbeza sikit lah dengan hasil yang akak buat dengan Illustrator. Sekejap, semua ramai nampak ke skrin akak ni sebelum akak ni? Suara boleh dengar okey. Alright. Okay, basically ni tadi akak dah try apa benda yang akak nak ajar tadi ni. So akak dah lupa dah. Tapi sebelum kita buat tutorial ni, akak harap kita biasakan diri bila kita nak buat sesuatu, terutama nak menuntut ilmu ataupun kita nak belajar apa-apa yang baru. Tak kisah belajar apa-apa pun, make sure kita belajar dengan kita niat apa ilmu yang kita dapat tu nanti kita nak gunakan untuk mendapat redha Allah. Okay, so apa-apa ilmu yang kita dapat lepas ni, nikmat apa yang Allah bagi, idea-idea baru yang Allah bagi lepas ni, kita dah tanam ni awal-awal lah. Lepas ni aku dapat belajar benda ni, nanti aku nak gunakan untuk merancangkan lagi usaha dakwah tarbiyah dekat Jepun secara khususnya dan dunia secara amnya. Sebab pada akak bila ramai orang yang mungkin tak perasan lagi kot kuasa pada designer. Sebab kalau perasan dunia sekarang ni, zaman sekarang ni, kita ramai gen XYZ yang baru-baru ni yang tak boleh nak baca buku ataupun tak boleh nak fokus hanya pada perkataan sahaja. So kita akan stimulate idea ataupun stimulate otak dia dengan menggunakan grafik. Kalau grafik tu kita tak faham konsep macam mana kita nak tarik orang contohnya, ataupun kita tak susunan font ataupun tulisan tu tak mesra, ataupun colour yang kita pakai tu tak menampakkan font ataupun design yang kita nak buat sebenarnya, mungkin dia akan menyebabkan orang tak baca apa yang kita nak sampaikan. Tapi walaupun isi kandungan yang kita nak ceritakan tu simple ataupun paling susah atau kat muka bumi ni, dan kita dapat sampaikan dengan design yang cantik, artwork yang cantik ataupun infografik yang menarik, orang akan senang tangkap ataupun dia akan menarik minat untuk orang baca dan seterusnya kaji benda-benda yang lebih dalam. Kuasa pada media, visual media ni memang besar untuk zaman sekarang. Akak rasa kalau kita baca buku pun, mula-mula mesti kita akan tengok cover dia dulu. So akak rasa ramai yang akan tengok cover dia, lepas tu buka dalam dia, kalau cover tu cantik, dia punya apa yang dia highlightkan dekat cover tu menarik perhatian dia, buku tu mesti dia akan beli. Selalunya macam tu. So nanti lama-lama kita akan belajar lah benda-benda semua. So akak untuk tutorial akak tak dapat nak ajar apa-apa yang berkaitan dengan idea. Sebab idea ni subjektif. So korang sendiri nanti akan nak cari idea, pergi search internet, beli buku. Satu yang akak boleh share dekat korang, kalau dekat Jepun tu buku grafik dengan artwork, media dan sebagainya, buku dia jauh lebih banyak daripada apa yang ada kat Malaysia. So akak kat Malaysia ni pun kalau akak nak cari, kalau akak boleh dapat buku-buku artwork yang datang daripada Jepun, memang akan beli yang Jepun ni. So daripada siapa yang suka buat doodles, conteng ke, buat Photoshop, Illustrator, dekat Jepun majalah dia ataupun buku-buku yang berkaitan dengan software tersebut banyak.
Agak boleh kalau korang rajin surf internet, internet pun ada. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa benda kita nak cari. So dalam buku tu dia dah susun elok-elok dah apa benda yang ni, konsep dia apa, tema dia apa nama teknik macam ni. So at least kalau ada 1-2 buah buku yang korang rasa memang komprehensif, cukup untuk memudahkan kerja-kerja ataupun search ataupun Google tutorial yang ada dekat internet. So pada nasihat akak kalau ada duit poket lebih tu, invest lah beli buku-buku design dekat Jepun kalau betul-betul minat design. Akak bila dah balik Malaysia akak rasa macam rugi pula sebab tak invest banyak masa dekat Jepun tu. Okay, so kita akan start dengan tutorial yang berkaitan dengan ni, poster ni. So elemen yang akak akan ajar untuk untuk poster ni, satu yang bulat ni, yang matahari ni, yang 1, 2, lepas tu macam mana nak buat kapal terbang ni. Okay, mungkinlah yang chopstick ni, walaupun akak tak dapat sama yang macam original, tapi tak apa, at least dapat idea macam mana nak buat benda tu. And then ni, yang ada echo kat belakang ni. Okay, so kita akan belajar elemen-elemen ni lah hari ni. Okay, sebelum tu, clear ke? Sebelum kita nak start. Clear? Dah ready dah buka Photoshop, dah standby semua? Kemungkinan besar akak punya Photoshop dia akan jam sikit-sikit sebab akak dah lama tak pakai. Sebab akak pun memang tak nak pakai Photoshop dah. So, Photoshop dia lambat sikit untuk akak edit benda vektor macam ni. So, kalau dia terlambat tu, akak minta maaf lah. Kalau dia macam jam sikit ke, dia loading lama sangat tu, akak minta maaf lah. Satu lagi yang korang kena belajar, mungkin bezakan macam mana nak guna Photoshop, apa yang boleh yang maksimum optimizekan Photoshop ni macam mana dengan Illustrator. Beza Photoshop dengan Illustrator, Photoshop bila akak sebut macam ni akak macam teringat lah, dulu akak pernah dulu IPIJ dia ada ni tau, ada radio IPIJ, apa nama radio IPIJ.fm kot. Akak selalu akak unit BITV dan akak under slot IT. Akak jadi IT sensei lah masa setiap kali radio tu. So akak cerita lah perbandingan beza teknologi, akak cerita tips-tips untuk komputer dan sebagainya. So bila akak buat macam ni teringat pula masa akak share macam-macam tips tentang gambar lah, artwork lah. Tapi tu dah lama lah masa akak Ninese ke Ichinese, Ninese Sanese kot. Radio IPIJ tu ada slot bahasa Jepun, ada slot IT, ada slot ekonomi, ada slot ceramah, lepas tu lagu nasyid ada sampaikan salam lah. Setiap minggu hari Jumaat malam Sabtu kot tak silap. Tapi dah tak ada lah sebab tak ada orang. DJ dia semua dah balik. Okay. Okay, so beza antara Photoshop dengan Illustrator, kenapa akak prefer kalau buat poster-poster yang ada shape macam ni, vektor, akak panggil vektor. Sebab Photoshop dia memang khusus dia, Photoshop khususnya bila kita sebut Photoshop, foto tu dia lebih pada foto. So untuk Photoshop dia lebih pada manipulasi gambar. Ini kalau kita ambil gambar, kalau kita nak manipulate lighting, kalau kita nak bagi efek dia ada strobe ke, lighting strobe macam-macam lah. Nak black and white ke, nak terangkan ke, nak gelapkan ke, nak tukar jadi watercolor ke, brush stroke ke apa benda, dia better guna Photoshop. Tapi untuk shape ataupun kalau kita nak buat macam kapal terbang ni, better guna Illustrator sebab nanti selalunya kalau kita guna Photoshop, gambar tu nanti dia akan jadi raster picture. Maknanya kalau kita besarkan gambar tu, nanti gambar tu akan pecah, blur. Macam kalau kita ambil gambar tu kita masuk dalam komputer dan kita nak print sebesar whiteboard, so dia akan blur sikit. Tapi kalau kita guna vektor dalam Illustrator, dia punya sistem dalam tu, bila kita buat segi 4, segi 3, kita buat gambar, kita buat kapal terbang sebenarnya dalam bentuk vektor ni,
kita besarkan macam mana pun, kita kecilkan macam mana pun, dia akan kira balik dan dia akan takkan ada pecah piksel. Macam mana, faham tak maksud aku? So kalau terutamanya bila lukis logo, selalunya logo nanti orang nak print dekat banner, nak print dekat ni. So bila kita besarkan dia takkan pecah, bila kita kecilkan pun tak ada masalah. Tapi kalau kita guna Photoshop, bila gambar tu kita rasterkan dia, nanti bila kita besarkan dia akan blur, bila kita kecilkan baru dia jadi sharp. Size nak guna berapa, gunalah A4 ke, akak tak kisah. Just yang korang biasa guna, sebab nanti kita akan belajar dia punya elemen-elemen je. So nanti korang susunlah sendiri, sebab yang akak buat ni dia size timeline Facebook. So akak tak kisah kalau korang boleh buat, kalau nak pakai A3 ke, mana yang selesa lah, nak melintang ke menegak ke. Okay, so mungkin, tapi tak ada masalah pun kalau kita nak gunakan Photoshop untuk buat poster ni. Semuanya nanti bila kita nak edit balik, dia akan susah berbanding kalau guna Illustrator. Tak apalah. Sebab masing-masing masih tengah biasakan dengan Photoshop. Akak pun dulu memang start dengan Photoshop. Kita akan belajar dengan Photoshop dulu. Okay, so dah ready semua dah buka, dah new artboard semua. Okay. So, sekarang ni kita nak try buat yang bulat tu dulu. Matahari tu, bulan, matahari. Okay. Ni, yang color merah ni. Okay. Of course, kalau kita tahu, buat shape ni, kat sini shape. Sebab dah bulat, kita buat bulat lah. Okay. Oh, keringat. Okay, sebelum ni, perasan kalau masa akak buat shape ni, lepas tu dia tak ada colour. Tengok dekat atas ni. Akak pakai CS5. So akak tak tahu yang lain pakai mana, akak rasa lebih kurang sama pun. Tak nampak? Macam mana nak bagi nampak mouse ni gerak-gerak? Sekejap, dia ada setting dia ke? Cuba nampak window satu je. Sekejap. Okay. Cursor dia tak nampak bergerak cursor akak ni. Macam mana nak bagi dia cursor dia bergerak? Nampak tak sekarang Photoshop ni tengah buka? Tak nampak jap. Okay. Screen share. Okay, sekarang nampak ke? Oh, okay. Faham. Naruhodo, okay. Wakata. Entire screen. Okay, kejap. Okay, sekarang nampak akak punya Photoshop. Okay. Then cursor akak bergerak ni nampak? Okay. Okay. So kita akan mula dengan buat ni. Matahari ni. Okay, tadi mana akak punya? Okay. Tadi akak dah buat bulat dah. Okay, tak apa akak buat sekali lagi. Bulat. Kalau perasan, akak tak perasan tadi. Kalau perasan bulatan akak buat ni, dia tak ada fill colour. Dia cuma ada line luar je kat tepi. So,
akak pakai CS5. So akak tak sure korang pakai yang mana. So akak rasa dia punya toolbar dia sama je. Dia punya function dia semua sama. So kalau perasan dekat atas ni, dia ada beberapa ikon-ikon kecil kat sini. So kalau tengok akak punya ni dia klik dekat yang ada pen ni dengan ada bintik-bintik ni. Titik-titik kotak ni. So bila akak klik kat sebelah dia ni, bila akak buat bulat, dia akan jadi solid. So bila nak guna yang ni, bila kita buat yang ni, dia akan keluar outline. Dan outline nanti kejap lagi kita akan pakai macam mana nak guna benda ni. Yang ni dipanggil path. Kalau yang ni dia akan panggil solid shape. Yang ni. Yang ni solid shape. Yang path tadi yang kita buat, kita beri contoh ni. Yang path ni, kita tak boleh buat apa-apa dengan dia. Sampai nanti akak tunjuk cara macam mana nak guna. Ni dia akan cuma jadi kita punya guideline saja yang path ni untuk satu objek yang lain nanti kita akan buat. So sekarang pergi dekat shape, buat bulat ni, oval ni. Okay. Lepas tu klik dekat ni, solid shape, buat bulat satu. Okay, ni kita punya base kepada matahari tu. So kalau perasan matahari ni, dia ada macam brush punya jagged edge ni kan. Okay, kalau guna Illustrator dia memang ada shape, bukan ada shape, dia memang ada stroke yang akak boleh automatic apply dekat ni. Tapi kalau kat Photoshop cara dia berbeza. Okay, so kita dah ada base matahari tu. Okay, so nak tukar colour, double click dekat kotak ni. Double click dekat kotak kali hitam yang warna ni. Okay, kita tukar colour dia. Same goes bawah ni lah. Kalau nak tukar colour hijau, tukar colour hijau. Nak tukar colour biru, tukar colour biru. Okay, so kita ada dua. So macam mana nak buat outline dekat luar ni? Yang kat luar ni. Okay, sekarang ni klik dekat shape tadi tu. Sekarang ni tukar kepada path. Tadi kita pakai solid shape. Sekarang tukar pada path. Okay, buat bulat. Okay, agak-agak lah kalau lebih kurang size bulatan ni. And then, okay, ni tengok betul-betul. So, buat satu layer. Ni, new layer kat sini. Okay. Lepas tu atas ni dia ada channel, path dengan mask. Kalau tak jumpa, pergi dekat window. Kat sini boleh ada keluar. Path, channel, mask. So klik je lah. So akak punya memang dia automatic dah ada kat luar kat sini. So klik kat path. Ni ada keluar work path. Okay. So dekat layer yang baru ni, klik dekat layer ni. Lepas tu klik dekat path. Dekat work path. Lepas tu kat bawah ni, dia ada ni. Semua benda ni. Yang ni delete lah. New layer. Yang ni select. Yang ni stroke. Yang ni fill. So kalau kita letak stroke, okay. Nanti dia akan bagi outline dekat bulatan ni. Kalau kita letak fill, nanti dia akan bagi colour dekat bulatan ni. Okay, so yang sekarang ni yang kita nak buat stroke yang kat luar ni. Yang ada benda pelik-pelik kat luar ni, ada bulu-bulu ni. So sekarang ni stroke macam mana yang kita nak masukkan. So pergi kat brush, klik dekat brush. Ni brush. Okay. So pilih. Apa jenis stroke, apa jenis bentuk yang kita nak letak dekat luar ni. Kalau rasa nak guna cuma bentuk brush yang ada macam ni contohnya. Okay, sebab ada bulu-bulu, kita ambil bulu-bulu lah. Okay, ni bulu-bulu ni. Kita dah pilih. Ambil size dia lebih kurang. Nak kecil boleh, nak besar boleh. Tu pula akak letak sini 59. Okay, lepas tu klik dekat stroke ni. Nanti dia keluar. Sorry, Photoshop agak memang lambat sikit. So dia ni. So dia akan keluar line ni.
Okay, so pergi balik kat layer. Yang ni kita boleh tukar colour dia. Okay, blending option, colour overlay. Okay, kita tukar colour merah yang kita pakai tadi. Okay, ni. Okay. Sekarang ni kita drag ni masuk kat sini. Kalau dia terbesar, kita kecilkan. Okay. Alright. Okay. So adalah dia punya apa bulu-bulu dia dekat atas ni yang bentuk macam yang dia tak yang kita ambil brush stroke. So kalau katalah nak corak lain ni buat lagi new layer. Pergi kat path yang sama juga. Pergi dekat brush. Kita tukar corak lain. Contohnya nak bintang. Tak ada bintang. Kita try. So sini. So adalah banyak bintang kat sekeliling bulatan ni. Jadi ni juga salah satu cara bila kalau contohlah kita nak buat contoh yang Alia ada dengan Hanisa nak buat poster. Lepas tu malas kan kita buat poster tulisan nak letakkan tengah kan. Tapi malas lah nak bubuh bintang ni banyak-banyak brush tepek satu. Boleh guna cara ni juga. So jarak-jarak antara bintang-bintang ni kita boleh adjust dengan brush kita. Okay, so akak try sekali lagi. Okay, ni buat keluar tepi. Okay, benda yang sama juga. Kita try sekali lagi. Buat layer. Okay, brush. Path. Okay, brush. Bintang tu. Lepas tu pergi dekat ni. Preset Manager. Situ ke? Bukan sini. Tak apa, nanti kita tengok. Bukan. Dia ada dia punya ni. Window. Brush. Okay. Jadi akak tak tengok screen tu. Nanti kalau ada persoalan nanti akak check balik. So kalau katalah kita nak adjust dia punya jarak bintang-bintang tu. Okay, dia ada kat sini ada banyak option. So kalau tengok lah. Kalau ni dia makin rapat. Lepas tu roundness. Dia kemikkan atau sebagainya. Lepas tu scattering. Scattering bila mana kita nak bagi dia jarak-jarak lagi ke, nak bagi rapat-rapat ke. So kalau katalah nak penuhkan satu page tu, buatlah scatter. Count ni berapa banyak bintang yang kita nak. So dia akan ni. Lepas tu ni akan tak tahu beza dia. So abaikan je lah. So nanti dia akan bagi macam ni. So katalah kita dah tambah sikit dia bintang-bintang dia. Kita kurangkan sikit count dia. Dia akan try bagi contoh je. Okay. So macam biasa tadi dekat path yang kita buat tu kita dah select layer baru. Klik kat stroke. So nanti akan keluar bintang yang baru. Macam tu. Okay. So kita stop dulu kat sini akan tengok. Okay tak semua orang. Okay, siapa yang ada masalah? Boleh buat? Okay, ada okay? Alia dengan Hanisa? Okay, tu bagi masa dulu.
So siapa nak try dululah. Okay. So semua dah okay eh? Hanisa dah okay, Alia pun dah okay. Alright. So kita teruskan lagi next. Okay. Okay, elemen seterusnya ialah pada line ni. Line ni pun sama juga cara dia. Macam mana nak buat bulat ni pun sama juga line dia. So just untuk panduan. Kalau kita nak buat line kat sini. Okay ni. Line. Kalau kita buat macam ni, dia akan jadi solid line. Macam saya kata lah, solid line. So nanti kalau kita tengok dekat mana akak punya ni, layer. Okay. Yes, okay. Ya Allah. Okay. So, nampak di sini ada shape kan kat sini. Tapi sekarang ni kita nak buat path. So, klik sini dan tukar kepada icon path ni. Okay. Buat satu line. Okay, sekarang ni ada dalam bentuk path. So, sama teknik dia macam kita buat outline kat luar tu. Klik dekat layer baru. Pergi dekat path. So, kita nampak ni, work path yang baru ni, ada line ni. Sama juga, buat stroke. Tadi sebab akak brush tu akak tukar bintang. So, dia akan keluar ni lah. Dia akan keluar brush bintang ni lah, stroke ni. Okay, so kalau katalah kita nak tukar yang baru. Buat layer baru. Path. Lepas tu pergi dekat brush. Tukarlah apa yang ada ni. Contoh pakai yang ni. Okay, klik. So dia akan keluar. Tapi sebab akak tak ada adjust apa-apa dekat line stroke ni. So kalau perasan yang dekat hujung ni je yang ada bulu-bulu ni. Yang atas ni tak ada. So macam mana nak bagi nampak bulu-bulu tu macam akak bagi tahu tadi lah. Adjust dia punya scatter count, dia punya apa tu, apa-apa yang akak bagi tahu dekat brush punya ni tadi. So scattering the texture dynamics. Tukar situ nanti baru ada nampak ada line-line yang lain selain daripada
line yang ada tu. Okay. Alright. Nak tukar colour pun tahu kan? Nak tukar colour. Klik kanan, blending option. Ni lah. Color overlay, apa-apa colour. Gradient untuk multiple colour. Pattern untuk macam-macam bentuk. Okay. So drop shadow semua ni biasa kan. Okay. So tak ada masalah. So kita dah belajar bulat ni dengan yang chopstick ni. Akak rasa yang paling menarik kan nak ajar mungkin lah nak buat kapal terbang ni lah kot. Okay, untuk buat kapal terbang ni atau apa-apa jenis bentuk sekalipun, teknik yang akak pakai adalah dengan guna pen tool. Ni, pen. Okay, sekarang dekat dalam gambaran yang akak ada dah ada dah gambar kapal terbang ni. So, gunakan pen tool ni, make sure dia dalam bentuk shape. Bukan path. Okay, kita nak buat shape baru. Kita nak buat bentuk yang baru, custom shape. So, katalah nak buat bentuk love ke, nak buat bentuk kapal terbang ke, kereta ke. So, kita guna kapal terbang, akak ambil contoh kapal terbang ni. Kita buat draft dulu, kita buat rough sketches je untuk kapal terbang. Okay, macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni. Macam ni, macam ni. Okay, so dah nampak kan? Tapi dia tegak-tegak je, tak ada bulat-bulat, tak ada bentuk-bentuk dan sebagainya. So macam mana nak ubah point-point ni kepada curve point. Dekat pen tool ni, dia ada satu lagi, convert point tool. Convert point tool. Klik tu. Okay. So bila kita klik dekat gambar ni, nanti dia akan tukar, ada nampak point-point ni. So kita nak jadikan point yang kat depan ni curve, bulat macam ni. So nampak bila kita halakan cursor dekat point tu, dia ada keluar tanda ni. Klik, drag. Okay, so dia kalau kita drag, dia akan ada bagi, dia dah start jadi curve. So lepas, sekarang dia jadi bulat. Okay, so baru nampak kat sini pun ada bulat kat sini. Sini, klik, drag. Okay, so dia jadi bulat dah. Sama kat sini pun ada bulat juga. So klik, drag. So dia jadi bulat. So bila nak adjust, contohlah, kenapalah tak proportion dia punya kapal terbang ni ekor dia terbesar lah, apalah. Dekat toolbar ni ada nampak cursor hitam ni. Pergi dekat yang colour putih, direct selection tool. Direct selection tool. Kalau path ni nanti dia akan klik semua. So kalau kita nak adjust point-point satu-satu ni, we get direct selection tool. Okay, so yang ni, kita klik sini kita boleh adjust. Di sini kita boleh adjust. Sini kita boleh adjust. Tarik. Biar. Okay, sini nak kecilkan lagi. Ni nak bawa turun ke bawah. Okay, turun. Ni nak kecilkan lagi, kecilkan. Okay. So teknik ni akak buat sama juga macam kalau akak dapat lukisan-lukisan ataupun kartun-kartun daripada siapa-siapa pun. Contohnya dulu kalau tak silap akak dapat maskot IPIJ tu, I Chang, Ijlal dengan P Kun. So diorang bagi drawing tu dekat akak. So akak trace balik. Contohnya kalau, alamak, tak ada gambar ni. Open. Sekejap
Kacang. Oh tak apalah, akak ambil apa yang akak ada lah. Okey, contoh akak ambil kartun ni ya. Ni nampak ni ada kartun tikus, kucing semua ni. Okey, katalah teringin nak buat macam ni juga. So, mana layer dia? Setuju. Ni kita dah lock ni, new layer. Shape. Okay, kalau nak terus pakai pen tool, follow je lah. Sini satu, sini satu, 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 satu. Lepas tu kita adjust dia punya curve dia. Ni. Yang ni pun. Okay. Tak nampak dia punya ni. So, opacity dia kurangkan sikit. Okay, nampak bentuk dia. So, adjust. So, kalau ni nak bulat lagi, bulatkan. Okay, ni. Okay, ni juga. Lepas tu, buat mata dia. Dia bulat ni. Okay. Buat mata dia. Buat mata dia. Buat pipi dia. Pipi dia lagi. Buat kotak. Buat macam tu lah. Make sure dia dalam layer lain-lain lah. Sebab akak buat layer sama. So dia potong akak punya ni. So buat dalam layer berbeza-beza. So nanti layer lain buat dia punya apa ni, kotak hadiah dia. Okay, layer lain buat dia punya apa lagi, badan dia ni, tangan dia ke. So buat layer lain. So nanti last kali susun mana yang mata naik ke atas, mana yang pipi ni letakkan kat atas, hadiah dia, tangan dia semua. Susun layer tu. Lepas tu colour kan. So jadilah ni. Selalunya bila kalau kita buat lukis tangan dan kita nak digitalkan lukisan tu, macam ni lah. Yang akak selalu buat. So bila kita digitalkan tu, sebenarnya kita kalau kita bagi kat siapa-siapa, contohnya kat IPIJ nak pakai Ijlal ke P ke dengan I, boleh je siapa-siapa pakai, adjust sendiri, nak gerakkan tangan dia. Okay, layer yang tangan tu adjust lah tangan dia, telinga dia nak hilangkan sebelah ke, warna nak tukar ke. So tak payah lukis baru, just guna template yang ada. Okay, so matikan ni. Ni untuk ni lah, dia punya apa, aplikasi kepada apa yang kita belajar ni. So dah ada kapal terbang ni, sama lah nak buat sayap dia, buat layer baru. Buat sayap dia pula. Okay. Okay, buat layer baru, sayap dia nak ke sebelah sana lagi. Di sini. Okay dah. Layer baru lagi, untuk buat dia punya tingkap. 1, 2, sini 3. Okay, layer baru lagi, buat dia punya tingkap kecil-kecil je. Yang ni senang lah sebab dia bulat, so akan pakai shape je lah. Bulat, bulat, bulat. Nanti betulkan balik dia punya bulat-bulat tu. Okay. So sekarang nak tukar colour dia. Ni pakai colour pink. Ini apa dia? Ni sayap dia. Sayap dia pun colour tu juga. Ni sayap dia juga. Sayap dia. Badan dia. Badan dia colour merah.
Okay. Oh, tadi yang akak buat bulat tu dia bukan shape. Okay. So, nak buat tingkap satu lagi tu. Shape. Ni boleh tak keluar? Okay, shape. Okay. So, dia tingkap dia. Okay, tingkap dia color. Ini juga. Tak ada color lain lah. Okay. Sekarang sayap belakang ni nak kena turunkan lah. Bawah badan dia. Okay, macam ni lah nak buat kapal terbang dia. So, ni agak rough je So, kalau korang buat nanti buatlah comel-comel. Nak buat kereta, buat kereta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Just rough. So, nanti adjust lah dia punya. Ni. Okay. So, nak buat tayar dia. Tayar dia. Black. Okay. Tayar. Okay. Kereta ni colour biru. Agak dah tertindih lah ni. Sebab tak buat 2 layer. Ni layer baru. Allah. Okay. Layer baru. Buat dia punya tayar dia. Okay. So, badan ni colour. Alright. Okay, macam ni lah. So, nak buat asap dia. Buatlah kat ujung tepi-tepi dia. So, kalau nak buat awan, contoh agak bagi. Buat shape baru. Biar layer yang sama. Colour biru. Tak apalah awan dia. Atas ni perasan kan yang ada banyak-banyak ni. So yang ni bila kita nak potong shape dia, contoh ni macam kita buat bulat satu. Lepas tu kita nak buat shape kat tengah ni jadi lubang. So klik dekat ni. Yang ni. Buat kat sini nanti dia akan tolak. Dia akan buang lubang kat tengah ni. Kalau nak buat tengah-tengah tu bintang. Okay, new layer balik. Okay. So tengah ni kita nak buat ni. Kat sini dia ada custom shape tool. So ada macam-macam lah ni. Boleh download ni dekat internet. So nanti boleh cari. So akan nak letak tengah ni nak buang rama-rama. So klik dekat ni. Dekat ni. Yang ni gabung. Yang ni tolak. Yang ni apa tu subset. Subset. So klik sini. So dia buang dah. Apa? Butterfly tu. Dia dapat satu shape. Okay. So, okay ke? Berlatih tu memang kena berlatih lah. Aku tak boleh nak kata apa dah. Kalau awal mungkin lah bila kita buat shape tu kita akan rasa macam lambat dulu. Tapi lama-lama tak ada masalah dah. Dia akan rasa leceh sikit lah awal-awal tu sebab kita tak biasa lagi. Layer dia kita terlupa nak apa. Nak buat baru. So kita tekan dekat layer yang sama. Lepas tu sama ada kita nak buat shape tapi kita tekan path. Atau kita nak buat path kita tekan shape. So bila tak biasa lagi dia macam tu lah. Tapi kalau dah lama-lama nanti insyaAllah tak ada masalah. Dan dia punya aplikasi dia terlampau banyak. Jadi just basic aplikasi dia terlampau banyak. Apa je nak buat lepas ni senang je. Okay.
Okay, so ada Alia dengan Hanisa dah okay dah buat yang vector shape tadi tu, custom shape tu. Basically nanti Illustrator pun gaya dia macam ni juga ah. Cara buat dia. Yang Illustrator basic dia macam ni. Ni yang akak tunjuk yang buat kapal terbang, buat kereta ni basic dia macam ni. Memang macam ni. So dalam Illustrator kita hanya akan adjust ni je. Dia punya ni line dia memang macam ni je yang kita orang buat dalam Illustrator. Tak ada benda lain. Dia tak ada kalau kita nak edit-edit gambar ke, brightness ke apa benda tu, yang tu bukan function dia. Ada tapi dia tak sehebat Photoshop. Dia tak sebanyak Photoshop punya apa option. Tapi kalau untuk buat vector macam ni, Illustrator memang terbaik lah. Okay. So Hanisa, Alia, ada? Dah okey dah? Okey, buat tu akak teruskan dengan yang elemen yang terakhir. Macam nak buat line dot ni. Kalau dah okey, baru kita terus. Kalau ada masalah, boleh tanya soalan. Kalau tanya akak pun tak tahu semua function yang ada dalam Photoshop ni. Memang tak tahu pun. Tapi, akak suka baca dan tengok tutorial. Kadang-kadang kita tengok design, bila kita tengok orang buat design ataupun artwork orang, kita fikir macam mana agak yang dia buat. So, kita akan explore. So, bila kita explore dan kita akan belajar benda baru lah. Sebelum ni akak tak tahu pun guna pen tool tu semua. Photoshop memang akak guna daripada akak start dulu untuk edit gambar, lepas tu tambah tulisan dekat gambar tu. Shadow ke apa benda ke. So akak memang dah biasa buat macam tu. So untuk buat macam vector tadi yang buat kereta tu pun akak baru belajar benda tu. Macam mana orang buat benda tu? So akak tengok rupanya ada function yang pen tu. Nak buat drawing yang macam tadi lah kereta. Kalau kita rajin lagi drawing yang lagi leceh ataupun lagi complicated pun kita boleh buat. Tapi layer dia akan jadi banyak ah. So bila layer jadi banyak nanti komputer jadi berat macam tu lah. Biasa macam tu lah. So tak apa, apa yang dapat praktikan dulu. Nanti lama-lama nanti bila kita rasa dah okey, lepas tu rasa macam tak puas lagi. Ada je benda lagi yang boleh buat. So nanti carilah kat tutorial, kita tengok dia buat apa. Watercolor effect ke apa benda ke, search kat internet, nanti lama-lama kita akan tahu function-function yang lain. Okay, nak agak teruskan? Dah boleh teruskan? Alright, okay, so last kali dari elemen dalam poster apa ni? Iterashai tu adalah dot dekat belakang ni. Yang ni yang akak dah buat baru ni. Dia punya idea dia senang. Okay. So ni kita punya artwork tadi buat banyak ni. Alihkan dulu ke tepi. Okay, so kita nak buat yang dot ni. Sama juga kita akan pakai pen tool. Okay, pen tool. Buat new layer. Tapi kali ni kita tak akan pakai shape, kita akan pakai path. Sebab kita nak create something daripada line yang kita buat tu. So pakai pen tool. Sebab line yang kita nak buat ni line yang curve macam ni kan. Boleh buat dua cara, sama ada buat line macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Macam ni. Betul lah. Ni shape ni bukan path. Okay.
kat path. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Okay. Lepas tu kita adjust dia punya curve dia. Okay, buat macam ni boleh. Layer. Layer kat path ni. Kan dah ada nampak path ni. Okay. So klik buat layer baru. So klik dekat font ni. Type T. Oh kejap dia lambat. Okay. So bila kita halakan type ni yang sorry akak punya bila ni mesti dia macam ni. Dia akan keluar nampak ni. Dia ada line dot-dot dekat ni. Dekat dia punya cursor tu. Perasan? Dia bukan macam ni tapi dia macam ni. Tu maknanya kita akan tulis atas path. Tulisan yang kita akan tulis tu dia akan follow bentuk path yang kita buat. Okay, so dari sini kita tengok dia ada beza ni. Okay, klik. So akan nak buat dot-dot tu. So akak guna ni lah. Line panjang-panjang apa? Dash. So tengok dia akan turun follow ikut ni. Ikut line yang dia bagi tu. Yang kat dah lukis tadi tu. Okay, dah settle. Okay. Okay, kalau perasan ni nampak ni. Dia ada ni. Okay. So sebab teks tukar colour dia sebab agak colour putih. So tukar colour. Merah ke? Merah je lagi, hijau pula. Hijau, okay. Nak besarkan? Besarkan font. Nak jarakkan? Ni bagi jarak ni. Ni jarak dia. Besarkan saiz, apa-apa semualah. Yang ni tahu kan. So ada lah macam ni. Dot-dot-dot ni. Kalau nak buat benda lain, nak tulis nama ke, nak tulis apa-apa teks ke, sama juga cara dia. Klik tu, bila nampak ada I ni, lepas tu dia ada dot-dot-dot kat tengah dia, nanti dia akan type on path. So dia akan type sepanjang garisan yang kita buat ni. Apa-apa je yang kita nak type. Okay, tu akak bagi satu cara tadi yang bila kita guna pen tool. Satu cara lagi kita guna ni, freeform pen tool. Yang ni kita boleh ni lah, macam ni lah. Macam ni. Okay, lupa. Okay, semula. Layer. Okay, so kita ada path yang baru ni. Okay ni, path yang baru ni. So, klik dekat type ni. Okay, tunggu dia keluar. Drag dekat ni dan tunggu keluar bentuk tu. Klik. Type lah apa ni. Ikatan Persaudaraan Islam Jepun. Okay. So, dia dah ada baru ni. So, colour sebab akak tak tahu kenapa dia asyik putih je. Okay. So, dia akan pusing. Ikatan Persaudaraan Islam Jepun. So, lagi besar, lagi jarak kita buat. Nanti dia akan lagi jarak. Okay. Kalau lagi besar, dia akan jadi lagi besar. Lagi kecil, kita akan dia jadi lagi kecil. Macam tu. So, apa-apa je lah. Buat lah. Kalau nak buat bulat, kalau katalah buat bulatan, ni, make sure dia buat path. Buat dulu. Okay, new layer. Ambil dekat type on path tu. Okay, klik. Okay, dia keluar ni. Klik. Okay, Ikatan Persaudaraan. Kat tulis ni. Nampak.
Ikatan Persaudaraan Islam. Okay. So besarkan besarkan lagi pergala. Tak logo APIJ kat tengah ni. Macam tu lah. Okay, tu untuk yang line dot-dot tu tadi. Okay kah? Alia okay? Oh, sama lah Kak punya pun sangkut-sangkut kat ni. Tak betul lah. Okay, so itulah tutorial untuk hari ni berdasarkan elemen-elemen yang ada pada poster promosi Itirashai. Akak rasa yang tu kot. Agak punya Photoshop tu pun dah jam. Elok je dah habis kita belajar ni, dia jam. Kita tak boleh nak ni. Okay dah, boleh dah. Okay, kita tengok recap balik. So tadi yang kita buat apa ni? Outline untuk ni. Kita banyak belajar hari ni cara macam mana nak guna shape dengan nak guna path. So yang kita belajar tadi nak guna path untuk tambah stroke dekat path. Jadi cara yang Kak ajar. Lepas tu macam mana kita nak pelbagaikan brush stroke ni dalam shape kita. Kalau katalah kita buat bentuk lain segi empat pun dia akan follow segi empat lah. Kalau kita buat panjang macam tu, melirik macam tu, line tegak ke apa, dia akan ikut line tu. So lepas tu kita belajar macam mana nak buat shape kapal terbang ni, custom shape. Dan konsep yang pakai ni kalau dekat Illustrator dia panggil sebagai vector. So kita daripada gambar yang lukis tangan yang kita scan ke image tu, kita boleh tukar jadi vektor. Apa kelebihan vektor ni? Kalau kita dah tukar artwork tu jadi vektor, kita besarkan size macam mana pun dia akan kekalkan DPI yang sama. So dia akan stay sharp. Okay, so kita dah belajar ni. So lepas tu kita dah belajar macam mana nak guna path ni untuk type perkataan, huruf, ayat pada path macam ni kan. Tadi macam ni yang kita buat tadi. Okay, macam ni. Kata pasal Islam Jepun, dot line semua ni. So lepas ni akak tak tahu tutorial apa yang nak ajar lagi sebab pada akak bila korang dah tahu benda ni lebih kurang dah tahu lah basic kepada Photoshop ni. So photo manipulation tak apalah tu nanti kalau akak ada kadar yang menarik nak share nanti akak share. Tapi kalau korang ada benda lain nak belajar, boleh tanya akak. Akak lebih prefer kalau korang bagi tahu secara spesifik apa ni nak belajar. Ataupun kalau tak tahu apa nama benda tu nak belajar, bagi je dia punya artwork apa-apa. Kak Indah nak buat macam ni, nak buat macam ni.
Kak Ina tahu tak macam mana nak buat dia? So nanti akak, kalau akak tak tahu, akak akan tengok tutorial lah. Akak akan belajar sikit sebab basicnya akak dah tahu dah lebih kurang. So mungkin akak dah nampak gambaran ni semua, akak tak tahu cara mudah nak buat. So bagi nanti kita sama-sama belajar. So akak rasa tak ada apa-apa lagi dah. So, kalau ada nak tanya soalan, akak bagi masa 1 minit kalau ada nak tanya soalan. Kalau tak, kita habiskan kat sini lah. Dengan akak suka nak ingatkan sekali lagi, buat design ni memanglah kalau orang dulu rasa macam akak masa sekolah dulu rasa benda ni hobi, benda ni minat, kita suka sangat nak duduk depan komputer buat design. Tapi bila kita dah tahu macam-macam, bila kita dah tahu yang hidup ni bukan semata-mata kita nak buat sebab kita minat ataupun kita nak buat macam-macam perkara sebab kita suka. So kita faham Allah bagi minat kita ni, Allah bagi rasa minat, rasa suka kita, bakat kita ataupun ataupun kepakaran Allah bagi kat kita ni, rasa rajin ni kita nak buat design ni semua dengan amanah. So sebab mungkin bila kita suka buat design, kita akan spend banyak masa depan komputer. Tu bila lagi kita nak buat pahala kan? So akak rasa setiap benda yang kita buat memang kita kena cuba sedaya upaya untuk make sure benda tu memberi saham atau meningkatkan saham, memberi pulangan yang baik, yang super hebat masa akhirat nanti. Duduklah 2-3 jam dekat depan komputer belajar Photoshop, belajar Illustrator, tapi last just untuk minat, just untuk suka-suka, just untuk rasa puas hati. Nampak gaya 3 jam yang kita buat tu rugi lah. Ada orang 3 jam tu mungkin dia baca Quran ataupun dia hafal Quran. Tapi kita duduk 3 jam depan komputer belajar Photoshop ni, tapi kita tak niatkan untuk apa-apa. So akak harap bila kita buat, kita spend masa dah lama dah, banyak dah untuk buat belajar semua ni. Tapi dah last tak ada pulangan dia. So rugilah hidup kita 3 jam tu sehari. So akak harap lepas ni bila kita dah belajar, dah ada amanah yang Allah bagi ni, moga-moga dia memudahkan lagi urusan kita untuk dapat lagi banyak pahala dan bina amal-amal jariah kita. Ilmu-ilmu yang kita sampaikan melalui design-design ni harap dia berkekalan sebab internet kan. Orang akan share, orang akan ni, dan satu disiplin yang akan nak ingatkan dekat designer, design tu tak kisah apa-apa. Tapi make sure benda yang kita design tu, kita kena pastikan kesahihan dan sumber dia. Tu sangat penting. Sebab once kalau kita dah design dan kita dah letak dekat internet, kalau kita salah apa yang benda kita tu, kita nak tarik balik susah. Lainlah kalau kita print bagi orang baca, betul kita ambil balik tu tak ada masalah. Tapi sebab kita hantar dekat internet, dia akan bagi kesan kalau ilmu yang kita bagi tu, kita tak ada disiplin masa kita cari ilmu tu. Sama je untuk semua orang. Bila dia bercakap, bila dia buat perbuatan dan sebagainya, sama juga. Designer pun kena buat benda yang sama juga. Akak tak nak bila kita sebut benda-benda macam tu, kalau macam tu rasa takutlah nak share kan. No. Dia sepatutnya membuatkan kita lebih bersemangat dan lebih rajin untuk mengkaji ataupun untuk tanya orang. Betul tak salah, cari sumber yang betul. So kalau setiap kali kalau orang sebut macam tu benda ni leceh dan sebagainya, kita semua cakap kalau macam tu tak apalah, biarlah orang lain yang cari, aku je yang buat design. No. Kita nak improve diri kita dengan ilmu kita dan dengan kepakaran kita. So hopefully bila adik-adik ni semua dapat title jadi designer tu, kalau kita ni make sure designer tu designer yang ni lah, professional Islamik lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih kerana meluangkan masa, dan Alhamdulillah Kak pun berjaya juga luangkan masa 1 jam setengah lah lebih kurang. So kalau ada apa-apa lagi boleh tanya dekat grup BITV tu, boleh tanya Hanisah, boleh tanya Kamil dan sebagainya. Akak tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Tu'as.